InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama setelah kita berbincang panjang pada minggu lepas pada hari yang terakhir di Khamis, iaitu kita berbincang berkenaan dengan Summit of the Future, Summit of the Future ataupun kita kata sidang kemuncak untuk masa depan yang telah dibuat di New York oleh United Nations di dalam General Assembly dalam satu perhimpunan kepimpinan dunia. Jadi kita juga telah berbincang sedikit sebanyak tentang bagaimana mereka merancang secara komprehensif untuk menguasai dunia ini. Dan insyaAllah sebenarnya saya masih lagi dalam satu keadaan untuk sama-sama kita meneliti beberapa perkara yang sedang berlaku. Dan sebenarnya apa yang sedang berlaku pada hari ini, kalau di peringkat dunia, kita melihat banyak perkara-perkara yang menunjukkan bahawa keadaan semakin panas, dan keadaan semakin panas ni maknanya kita melihat contohnya kalau apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, antaranya maklumat daripada media Israel menyatakan bagaimana Israel secara rasmi telah memaklumkan kepada PBB ataupun United Nations bahawa mereka menarik diri daripada perjanjian 1967. 1967 ini iaitu mengiktiraf pelarian Palestin, UNRWA. UNRWA. Jadi kenapakah mereka telah memaklumkan kepada United Nations pada kali ini, iaitu mereka menarik diri daripada perjanjian UNRWA, United Nations Refugees agreement tadi ataupun association tadi, kerana mereka sudah mula menyerang tempat-tempat pelarian, kamp-kamp pelarian. Dan sebenarnya menyerang kamp-kamp pelarian itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang kita kata melanggar peraturan undang-undang internasional yang telah dia sign lah. Jadi pada hari ini mereka telah melanggar banyak kamp-kamp pelarian, kamp-kamp pelarian yang ada dalam Gaza ataupun di pinggir-pinggir Gaza. Dan kita mendengar bagaimana mereka telah menyerang di utara Gaza, kematian masih lagi ada, bertambah-tambah. Kemudian kita telah mendengar berita bagaimana mereka telah membunuh kanak-kanak pun dibunuh. Dan begitu juga dengan kamp-kamp yang ada, mereka telah menunjukkan secara langsung bagaimana mereka menyerang kamp-kamp pelarian. Kamp-kamp pelarian ni memang tempat yang sepatutnya selamat lah. Iaitu mangsa-mangsa peperangan. Dan perkara ini masih berlaku dan digambarkan lebih daripada 1,000. Mungkin lebih lah, maknanya 2,000 lah agaknya.
di mana kem-kem telah kematian demi kematian telah berlaku. Contohnya di Menteri Kesihatan Gaza ataupun Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bursh, telah menyatakan bahawa 2 hari lepas November 2 itu, kurang-kurangnya 1,200 orang mati, dibunuh, ditembak ataupun dibom oleh Israel ke atas kem-kem pelarian. Kem pelarian namanya kanak-kanak, ibu-ibu, kan, orang tua dan sebagainya. Dan juga mereka telah dikelihatan menembak secara membabi buta di kem-kem pelarian tu. Kem-kem pelarian sama ada yang berada di utara Gaza ataupun termasuklah yang berada di dalam kawasan Lubnan. Kawasan Lubnan. Jadi di sini kita melihat bagaimana kematian bayi, kematian kanak-kanak, kematian kita kata wanita-wanita, orang tua, dan semakin bertambah-tambah. Termasuklah kematian para, apa yang kita gambarkan, para wartawan. Ada juga wartawan yang telah dibunuh. Jadi perkara yang sedang berlaku ini adalah merupakan satu perkara yang kita kata Israel seolah-olahnya mahu menghabiskan Gaza, menghabiskan semua sehingga sampai peringkat masuk ke dalam Lubnan, Dan inilah yang telah diumumkan pula oleh, kita kata, persatuan Council Arab Muslim yang berada di United Nations. Mereka telah mengumumkan tentang bagaimana mereka mintalah supaya Israel jangan serang, hentikan serangan tersebut. Dan kita melihat bagaimana ini satu game yang baru, iaitu mereka di United Nations terdiri daripada orang-orang Arab daripada 57 negara Arab, negara-negara orang Islam telah menyatakan bahawa mereka mintalah supaya Presiden Netanyahu ni ataupun Israel ni tidak menyerang dah, begitu itulah lebih kurang. Jadi walaupun kita lihat kebencian dunia kepada Israel semakin bertambah-tambah, dan kita lihat bagaimana kehancuran Gaza ini menjadikan masyarakat barat sendiri pun melihat bagaimana keadaan yang berlaku ini di luar daripada batas manusia. Tetapi orang-orang Arab menggunakan atas nama Muslim and Arabs Committee. Seolahnya mereka telah mendapat mandat daripada 57 negara. Telah menyatakan bahawa mereka akan memberi garanti. Ini satu benda yang penting. Mereka akan memberi garanti the security of Israel. Jadi Israel dah menghentam habis Gaza ni. Sampai masuk ke Lubnan pula. Sampai nak tembak, kita kata nak sampai lanjut ke Iran pula. Jordan pun dah merasai kepanasan dia. Kan? Jadi tiba-tiba adalah wakil-wakil orang Arab atas nama Muslim, orang Islam, dan juga atas nama orang Arab, Muslim and Arabs Committee, komiti yang telah mendapat mandat seolah-olahnya 57 negara bersetujulah, katanya untuk supaya mereka kata memberi jaminan, garanti, jaminan kepada keselamatan Israel, supaya Israel memberhentikan occupation dia, illegal occupation, kita kata penjajahan yang illegal, yang tidak sah tadi, dan memberikan kepada Palestinian State supaya dinaikkan. Jadi inilah kita kata bagaimana mereka nampak apa yang dikendaki oleh dunia ialah supaya apa yang berlaku di Palestin ini berakhir, dan mereka kata kita tak menjaminlah keselamatan Israel. Jadi nampak tak bagaimana sepatutnya dalam keadaan yang melampaui batas pada hari ini, dalam keadaan yang melampaui batas, mereka menyeru supaya orang Arab bersatu.
bersatu menyerang, bersatu mengepung, bersatu mempertahankan nyawa, mempertahankan kedaulatan, mempertahankan mangsa-mangsa yang telah ditembak. Sehingga kita dapati senang-senang aja dia tembak kata kamp pelarian 1, 2, 3, banyaklah dia tembak kamp pelarian ni sampai masuk ke Lubnan sana. Dan kemudian dia cuma isytihar, dia kata kami tak nak dah, tak ikut dah perjanjian 1967. Ni kata Israel. Jadi pada pandangan kita lah yang logiknya, apabila dia menyatakan bahawa dia sudah tidak mahu ikat dengan perjanjian 1967, kan sepatutnya negara-negara Arab ni, sepatutnya United Nations kan boleh mengepung Israel dan menghancur dan menjatuhkan mereka. Kita kata mengalahkan mereka lah. Kan sepatutnya, sebab dia dah lepaskan diri dia daripada perjanjian. Perjanjian yang akan menjamin keselamatan mereka yang berada di kamp-kamp pelarian. Jadi sekarang ni atas alasan, dua alasan besar lah. Dia kata alasan pertama nak habiskan Hamas. Kan? Yang kedua ialah untuk nak membebaskan tawanan dia. Tawanan perang. Yang kita melihat dua-dua itu tidak berlaku. Jadi mereka menggunakan alasan itu seolah-olahnya boleh nak menyerang kamp-kamp pelarian yang sebenarnya duduk di bawah United Nations sebahagiannya. UNRW. Kan? Jadi mana UNRWA ni, UNRWA ni adalah merupakan kamp-kamp pelarian yang sebenarnya duduk di situ ialah kita kata di bawah kepimpinan dan di bawah kita kata pelaksana ialah orang-orang United Nations. Jadi sepatutnya apabila Israel telah menyatakan bahawa dia tidak mahu terikat dengan perjanjian yang telah mereka setuju pada tahun 1967 dulu, maka bermakna mereka telah melepaskan diri mereka daripada kan kita kata keselamatan, security. Jadi di sini kita lihat sebenarnya mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Kan kalau kita tengok dari sudut bomnya sudah 75,000 tan. 75,000 tan bahan letupan telah dihantar ke Gaza. Bom-bom ni 75,000 tan ni bersamaan dengan 5 kali ganda bom yang telah dijatuhkan oleh Amerika, iaitu bom nuklear ke Jepun, Hiroshima, Nagasaki dulu. Kan 5 kali ganda. 75,000 tan. Jadi maknanya dengan keadaan mereka telah menggunakan kita kata kejahatan bom-bom yang melampaui batas. 5 kali ganda bom nuklear yang telah Amerika jatuhkan di Jepun ketika Perang Dunia Kedua dulu. Malahan kalau kita tengok institusi pendidikan di Gaza, kita kata hampir 100% habis. Sekolahnya, universitinya habis dihancurkan. Dengan lebih daripada 11,000 lebih pelajar-pelajar yang telah terbunuh. Dan juga telah merosakkan struktur perubatan medikal di sana. 34 hospital besar telah dibom. Kan? Hospital, we are not talking about rumah ke, benteng ke, bunker, tak, hospital. 34. Dan kita lihat bagaimana sistem perubatan ataupun medical facilities yang ada di Gaza lumpuh. Hampir 100%. Dan hampir 100% collapse. 34 hospital hancur dengan menggunakan 75,000 tan yang bersamaan dengan 5 kali ganda bom nuklear yang telah dijatuhkan di Jepun. Dengan keadaan sistem pendidikan di Gaza habis. Dengan keadaan sistem kita kata sistem perubatan habis. Medical facilities habis, tak ada dah. Dalam keadaan kita kata 95% daripada penduduk yang masih ada itu hidup tanpa air bersih. Tanpa air bersih. Tanpa sumber-sumber makanan. Tanpa keperluan-keperluan asas yang cukup. Dalam keadaan yang amat terdesak. Jadi dalam keadaan begitu, kita melihat Israel masih menyerang. Malahan sekarang dia telah mula menyerang di kamp-kamp pelarian yang telah kita katakan dijaga sebenarnya oleh United Nations. Dalam keadaan itu,
masih ada lagi mereka yang jiwanya jiwa yang mati agaknya, yang hanya mementingkan politik sahaja, minta supaya Israel berhenti dengan dia kata, kita jamin kami Arab tak akan serang. Itulah yang dia nak sebenarnya. Jadi sebenarnya peperangan ini akan berkembang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita tengoklah pada hari ini bagaimana keadaan yang berlaku di hadapan kita ini semakin lama semakin teruk. Dengan keadaan sekarang ini, dia bukan hanya tembak rumah, tembak macam mana kita tahu sebelum ini, tapi dia sudah mula masuk ke tempat-tempat yang memang khusus kepada kamp pelarian. Dan kamp pelarian ini pula adalah kamp pelarian yang diselenggarakan oleh United Nations, UNRWA. Jadi sini kita lihat bagaimana keadaan ini dalam keadaan jahat begitu, masih lagi kita melihat sekutu-sekutu Israel masih lagi dalam keadaan mereka mahu bertahan, melindungi keselamatan Israel. Sepatutnya bila dia dah mengisytiharkan bahawa mereka dah keluar daripada perjanjian 1967 tu, Arab-Arab ni patutnya ambil kesempatan lah supaya bangkitkan bangsa Arab bersatu dan kemudian kepung Israel tu, yang tentera dia kepung daripada semua arah, masuk ke dalam, habiskan Israel tu. Sepatutnya macam tu pemimpin-pemimpin yang ada tu. Tetapi mereka telah menggunakan atas nama kita kata baiklah, quote and quote lah, baik, supaya dikatakan bagaimana keadaan yang ada, supaya dia kata kita janganlah perang, Israel jangan serang lagi lah, macam itu, jangan serang lagi. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena lihat pada hari ini, di mana sebenarnya perkara yang berlaku ini adalah merupakan sebahagian daripada perancangan mereka. Sebab tu kita gambarkan hakikat peperangan ini bukan peperangan di antara kita kata Israel lawan dengan Gaza atau lawan dengan orang Arab, tetapi merupakan peperangan dunia yang telah berlaku, iaitu dunia Islam bersama-sama dengan dunia Zionis. Dunia Islam bersama-sama dengan dunia Zionis. Saya nak recap semula kepada kita, sebab malam ni saya nak tunjukkan kepada kita sebenarnya benda yang berlaku di sana akan sampai ke sini. Kita ingat sekarang ni dah jadi satu perkara yang kita kata menakutkan orang-orang Arab di sekitar. Orang Arab di sekitar. Jadi kita tengok hari ni orang Arab yang ada tu sekarang ni seolah-olahnya Israel dah serang Palestin, Gaza dan juga tepi barat dan seluruhnya. Kemudian Israel dah masuk ke kamp-kamp pelarian di kawasan-kawasan di luar Gaza, di utara Palestin dan sebagainya, masuk pula ke Lebanon. Dan sekarang ni 57 negara, 57 di bawah nama Muslim and Arab Committee, Muslim and Arab Committee, ini satu platform yang mereka buat. Mereka menyeru Israel, tolonglah jangan serang, bacul dan penakut. Bacul dan penakut, dalam keadaan anak-anak dibunuh depan mata, dalam keadaan nyawa-nyawa yang ada itu dihabiskan, dalam keadaan tidak ada berperi kemanusiaan, maka mereka masih lagi menyeru supaya perkara yang berlaku ini berhenti dengan hanya kata, kami jamin, kami tak serang Israel. Kami jamin keselamatan Israel. Kami jamin. Janganlah kamu serang. Inilah suara-suara kepimpinan munafik. Musyrik. Sebahagian besar daripada mereka adalah musyrikin. Jadi nampak macam Islam aja, tapi rupanya akidah mereka bukan lagi akidah Islam. Sebahagian daripada mereka lah orang Arab ni, dia nampak macam orang Islam. Tapi dia bukan. Mungkin dia kita kata agama Bahai ke agama macam-macam lah. Baik. Jadi saya nak gambarkan kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan puan-puan pada malam ni, apa end game ni? Kemana hala tuju ni? Perang yang ada kat sana. Kemana hala tuju? Dengan keadaan hari ini, Israel yang telah pun dicaci, dihina, dicela, yang telah hilang dia punya kelebihan. Apa kelebihan dia? Yang pertama, kami adalah mangsa perang. Dulu Holocaust
Kan? Maknanya pada zaman siapa namanya Hitler dulu kami dibunuh ramai. Jadi kami ni mangsa. Jadi kena kesian kat kami ni orang Israel, orang Yahudi. Dan kemudian yang kedua ialah kami ini mempertahankan diri kami. Kami ini mempertahankan diri kami je ni sebenarnya. Jadi dua kita kata kunci yang dipegang sebelum ni habislah. Dalam keadaan macam gitu, dia isytihar pula. Kami tak nak ikut dah perjanjian yang dia janji dah. 1967, tanah-tanah yang sepatutnya dimiliki oleh orang Palestin dan kem-kem pelarian yang ada yang di bawah United Nations sendiri. Bukan kita kata di bawah masing-masing NGO ke apa tak, di bawah United Nations sendiri. Dia kata kami nak engkar, kami tak mau dah ikut perjanjian 1967, kami nak habiskan semua kem pelarian. Dalam keadaan begitu pun, kan, United Nations yang sepatutnya ada pasukan keamanan, kan, termasuk negara kita yang duduk bersama dengan United Nations ni, tiba-tiba berdiam diri. Yang keluar suara sekarang ni siapa? Yang keluar suara ni orang Muslim and Arab Committee yang kata kami ini mendapat mandat daripada 57 negara-negara orang Islam menyatakan bahawa kita nak peace, kita nak minta supaya Israel ni janganlah buat lagi, janganlah bunuh orang lagi, janganlah. Kan? Dan kemudian dia kata kami ni wakil orang Islam, wakil orang Arab. Padahal dalam keadaan Israel yang terang-terang, bukan saja kita kata genocide. Itu genocide tu orang kata tu jenayah dia. Tapi hari ini dia telah mengengkar perjanjian. Malah dia telah isytiharkan, dia telah hantar, kan, kita kata memo kepada pihak United Nations supaya dia mengatakan bahawa kami dah tak mau dah ikut perjanjian 1967. Kami nak menguasai seluruh Palestin, dan pada masa sama dia akan melebarkan jalurnya kepada sampai daripada Lebanon, Syam sampai ke Iraq, sampailah ke apa kita gambarkan tadi Mesir. Maknanya apa yang mereka sedang buat tadi secara ni mereka sedang melaksanakan cita-cita untuk melakukan ataupun menjadikan Israel Raya di antara Sungai Furat dengan Sungai Nil. Sampailah ke Semenanjung Arab. Jadi mereka sedang buat macam itu sekarang. Dalam keadaan begitu. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya perkara yang sedang berlaku ni, apa end game dia. Saya nak sebut pada tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak ingatkan dengan benda yang saya pernah sampaikan sebelum ni. Saya nak ingat baliklah. Sebab sebahagian dari kita mungkin tidak mengikuti pada awal-awal 2 tahun, 4 tahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, malahan 10 tahun yang lepas. Saya dah cerita dah benda ni. Kita nak review balik. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan surat yang telah diberikan oleh General Albert Pike kepada Giuseppe Mazzini yang menceritakan tentang Perang Dunia Ketiga. Saya nak sebut malam ni sedikit sebanyak dan kita nak tengok realiti yang ada sekarang. And the Third World War, kata dia, peperangan dunia ketiga, maknanya Al-Malhamah Al-Kubra dalam istilah orang kita ni, and must be fomented. Mesti dilakukan dengan mengambil kira perbezaan di antara yang telah disebabkan oleh Illuminati ataupun ejen-ejen mereka di antara Zionis, political Zionis dan sekutunya dengan leaders of the Islamic world. Jadi sebenarnya yang mereka lawan di sini Perang Dunia Ketiga, mereka bukan lawan United Nations. Sebab tu United Nations dia diam je. Jadi apa yang akan United Nations buat? Paling kuat dia akan cakap lah, bagi amaran ke apa, paling kuat lah. Berani dia hantar tentera-tentera pengaman dalam Palestin. Berani dia hantar ke Lebanon, tentera pengaman yang dah aktifkan mereka. Supaya membentras kita kata Netanyahu dan tenteranya dan Zionis tadi. Berani ke tentera pengaman untuk nak neutralize, kita kata Israel tu, berani ke? Kita yakin mereka tak akan buat lah. Jadi sebenarnya tentera pengaman, United Nations dan apa sahaja yang mereka lakukan tadi, mereka buat tadi, sebenarnya mereka hanya berlakon-lakon. Ini kita sebut munafik ni, berlakon-lakon. Untuk nampak supaya seolah kita ni nak selamatkan dunia, tapi rupa-rupanya mereka lah menjadikan sebagai platform untuk menghancurkan apa yang mereka nak hancurkan, apa yang mereka nak habiskan. Dan ini telah disebut
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, an la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Jadi peperangan akhir ni ialah peperangan antara sekutu Zionis dengan sekutu Islam yang beriman. Jadi sebab itulah war ini must be conducted, kata Albert Pike. Dia kata apa? Peperangan ni mestilah dilakukan in such a way that the Islam and political Zionists mutually destroy each other. Jadi sebenarnya mereka nak mereka nak mencipta satu suasana di mana Israel, Zionis akan berperang dengan orang Islam, sekutu Zionis berperang dengan sekutu Islam, dan akhirnya mutually dua-dua akan habis, destroy each other. Meanwhile, the other nation, sementara tu negara-negara lain akan berpecah, divided kan on this issue. Jadi ada yang sokong, ada yang diam, ada yang takut, ada yang kata tak apalah Israel, jangan buat lagi lah, setakat merayu-rayu gitu je. Kan? Jadi ada yang pula kata kita ni neutral, diam je lah, kita ni tak mampu. Kita nak berhadapan dengan masalah-masalah kita. Saya akan cerita sikit. Masalah-masalah kita yang telah saya cerita hari Khamis tu, saya akan cuba tunjukkan sikit dia punya kronologi dia. Kemudian selepas tu, kan, sehingga negara-negara itu akan berpecah dan akhirnya dia akan pergi kepada satu peperangan. Constrained to fight. Mereka akan terpaksa menyokong mana-mana dan akhirnya completely akan habis secara keseluruhan, physical and moral, spiritual dan economical exhaustion. Habis semua. Jadi sebenarnya dia nak perang ni, end game dia apa? Orang Islam habis, orang Yahudi habis, satu dunia dalam keadaan huru-hara. Maka apa yang akan berlaku selepas itu? United Nations 2.0 sebagaimana yang saya sebut pada hari Khamis lepas. So United Nations 2.0 ini ialah satu platform yang mana dia akan menggabungkan kepimpinan-kepimpinan yang telah mereka pilih daripada seluruh negara-negara dunia duduk di bawah satu komiti yang disebut sebagai komiti yang mewakili intergovernmental and committee yang akan menjadi satu yang menyatakan suara-suara keamanan, suara-suara toleransi, suara-suara peace dan sebagainya, brotherhood sebagainya, love dan sebagainya, kan, diketuai oleh Secretary General yang baru. Secretary General kali ni peranan dia bukan lagi Secretary General. Nama dia mungkin tak tahulah nama apa nak bagi kan. Tapi United Nations 2.0 ini akan diketuai oleh seorang raja. Seorang raja dipanggil sebagai dia punya, kalau sekarang ni dipanggil Secretary General. Secretary General. Jadi di sinilah sebenarnya an end game kepada apa yang mereka buat sekarang ini mengikut apa yang telah ditulis pada tahun 1871. Bulan Ogos 1871 telah ditulis satu surat, telah dihantar oleh General Albert Pike daripada Amerika, telah menghantar kepada Giuseppe Mazzini, iaitu merupakan ketua Illuminati di Eropah, yang pada masa itu dia mengasaskan mafia ni, gangster semua dia kontrol. Dan pada masa itu dia menyatakan bahawa kita rancang nanti perang dunia ketiga. Dia perang dunia pertama, kedua dia sebutlah, saya tak nak pergi dah perang dunia pertama, kedua tu. Saya pergi perang dunia ketiga terus kan, sebab kita sekarang ni. Dan dikata apa? Mutually destroy each other. Jadi sebenarnya keadaan kita ni, end game dia tak akan habis. Dia tidak akan habis selagi mana kesusahan demi kesusahan yang ada di seluruh dunia ini akan pergi kepada kemuncak. Bagaimana Nabi gambarkan hadis-hadisnya, bahawa sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga tahun demi tahun hidup bertambah susah, sehari bertambah susah, dan akhirnya manusia semua akan kemuncaknya, fitnahnya akan bertemu dengan disebut sebagai Al-Masih Dajjal. Jadi sebenarnya inilah yang mereka nak lakukan. Sebab itulah pada masa yang sama di tempat-tempat seluruh dunia ini dikata we shall unleash. Maknanya bukan saja perang akan menyebabkan ekonomi habis, fizikal habis, moral habis, spiritual pun habis. We shall unleash. Kita nak kena kembangkan, kena lepaskan the nihilist and the atheist. Jadi dua jenis manusia ni akan dikembangkan. Dua jenis manusia ni akan dikembangkan, nihilist and atheist. Sebenarnya kalau kita kata
Ateis ni macam tak percaya Tuhan. Tapi setelah kita buat kajian, sebenarnya yang dimaksudkan ateis ni bukan yang tak percaya Tuhan, tapi sebenarnya yang mensyirikkan Allah. Sebab mempercayai adanya satu kuasa yang besar, yang hebat. Satu kuasa yang berkuasa, yang maha berkuasa ni, ini fitrah semua orang. Sebab tu Allah jadikan manusia ni jadi satu fitrah, ada satu perasaan bahawa tentu ada Tuhan. Tentu ada, mustahil tak ada Tuhan. Mustahil tak ada Tuhan. Jadi kalau boleh berfikir, dia rasa tentu ada yang menjadikan. Tentu ada yang maha berkuasa. Tentu ada yang maha sempurna. Iaitu tentu ada Allah, ada Tuhan lah. Jadi maksud ateis ni bukan ateis yang kita faham tak ada Tuhan, tak. Maksud ateis ni adalah mereka yang mensyirikkan Allah. And paling kurang, kalau kita contoh komunis. Kita tengok komunis ni ateis, tak percaya Tuhan, tak. Dia bukan tak percaya Tuhan. Dia ada juga agama dia. Sekurang-kurangnya dia percaya kepada pagan. Dia percaya kepada atuk nenek dia. Atuk nenek dia gini, ada kuasa lah apa sebagainya. Dia boleh doa kat sana sebagainya kan. Itu sekurang-kurangnya. Sebab itulah Allah gambarkan dalam Quran bagaimana antara Tuhan yang pertama ialah diri dia sendiri, hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Pernah kamu tengok manusia yang tadi menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Itu satu Tuhan, diri dia sendiri. Kemudian manusia bos dia. Jadi Tuhan juga. Kemudian kalau dia tentera, ketua-ketua dia. Mungkin pemimpin dia, itu jadi Tuhan juga. Kemudian yang lain pula, duit. Dia buat satu kali duit. Duit, dia nak duit. Nak cik dunia. Itu pun Tuhan juga. Jadi ateis ni sebenarnya bukan tak percaya Tuhan. Hakikatnya sebab fitrah manusia tak boleh tolak. Tak boleh nak tolak ada wujudnya kuasa yang maha hebat yang mencipta segala-galanya. Tak boleh nak tolak dalam kecil hati. Hati kecil ni. Bukan kecil hati, hati kecil. Yang pernah berlaku pada seorang doktor pakar India. Di Malaysia kita. Doktor India, bangsa India. Dia ni pakar bahagian membedah. General surgeon, tapi dia pakar. Very expert lah. Satu hari Allah izin, anak dia sendiri accident dan terpaksa dibedah. Dan sebahagian yang cerita ialah jantung. Jadi yang cerita ni pakar jantung jugalah. Orang kita, sahabat saya lah. Dulu dia kawan baik dengan saya. Sekarang ni, dia kata ini puak-puak anti-vaksin ni. Dia tak nak kawan dah dengan anti-vaksin. Dia kata, bila masa kita jadi anti-vaksin pun tak tahu. Semua tuduhan-tuduhan. Tak pernah tabayun. Tapi namanya orang Islam. Namanya ada fikrah Islam. Namanya pendakwah. Namanya orang yang mentarbiah. Namanya orang yang nak berjuang, berjihad, tegakkan khilafah Islam. Tapi dengan sahabat-sahabat yang dia kenal tu, terus dia kata ni anti-vaksin, anti-vaksin. Pakat-pakat sebut anti-vaksin. Bila mana kita daftar masuk anti-vaksin ni? Kita cuma cerita vaksin ini adalah bioweapon. Vaksin ni adalah chemical weapon. Saya sebut ni malam ni. Kenapa saya sebut tu? Lama dah sebut dah. Kalau tak percaya, siasatlah. Jangan duk follow WHO je. Macam sekarang, kita follow United Nations. Sampai sekarang, apa yang United Nations buat untuk Palestin? Orang-orang yang dibunuh, orang yang dihancurkan rumahnya, hospitalnya, dan sekarang dah sampai kepada refugee camp. Camp pelarian pun dia bom. Dia tembak. Macam gitu aja. Alasannya apa? Ini semua orang Hamas. Ini semua pejuang. Budak-budak, kanak-kanak, wanita. Ada satu viral video, ada satu video yang saya dapat daripada sana. Dia tunjuk seorang askar IDF tu. Dia tembak membabi buta kepada camp. Ada kanak-kanak, ada orang tua, ada laki-laki, semua ada mati habis. Macam itu je. Kemudian senang-senang dia kata apa? Senang-senang dia kata kami tak terikat dengan perjanjian 1967. Itu perjanjian-perjanjian yang mengiktiraf Palestin sebagai sebuah tempat yang berdaulat. Ada tempatnya, walaupun tempat tu dia rampah banyak. Kan, kemudian yang mengiktiraf refugee camp. Refugee camp kena jaga. Mangsa peperangan. Jadi kita lihat ini yang ada. Jadi disebutkan atheist ni sebenarnya dia bukan orang tak percaya Tuhan. Dia cakap dia tak percaya Tuhan. Macam yang berlaku kepada doktor tadi, pakar tadi tu. Bila dia dah tak boleh nak buat apa, anak dia tu di-operate oleh kawan saya tu, dia pakar operation lah. Doktor lah, saya tak sebut nama lah. Sebut nama sekejap lagi, dia marah pula. Jadi nak sebut kat sini, kawan tu dia operate. Kan, kemudian lepas operate, dia ada lah kat situ, tapi dia tak boleh buat dia, inilah. Macam gelisah lah macam tu kan. Akhirnya dia kata, oh God, please help my son.
Terkejutlah, oh God, please help my son. Kan? Padahal dia tak percaya Tuhan. Dia bukan agama Kristian, agama Hindu, agama Islam. Tak ada agama. Dia pun sendiri kata, aku ni tak percaya Tuhan. Sebenarnya, dia antara top 10 lah. Top 10 pakar bedah di Malaysia ni. Dia kata sebenarnya aku ni boleh bedah apa semua ni, pandai ni sebab tangan aku, jari aku ni. Kemahiran aku ni, ilmu aku ni. Dia kata. Dan dia kata tak ada Tuhan. No God. There is no God. I don't believe in God. Dia sebut begitulah. Tapi bila sampai peringkat anaknya sakit, kena bedah, nak mati dah anak dia tu. Kan, ni doktor pakar ni, negara kita ni, India. Orang India, bukan orang Melayu lah. Dia kata, oh God, please help my son. Please help my son. Ini fitrah. Jadi orang ateis ni, walaupun nampak macam dia kita kata, nampak tak percaya Tuhan, seolah. Tapi sebenarnya dalam hati dia ada. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan supaya ubudiah, menjadi hamba. Jadi dia tahu ada Tuhan. Tapi degil, tak apalah. Jadi maknanya apa yang dia nak keluarkan ketika perang dunia ketiga ni, kita akan mendapati majority akan menjadi orang yang nihilis ataupun atheist. Ataupun musyrikin. Nihilis ni, kan, orang yang nampak macam baik sebagainya, tapi dia duduk dalam alam virtual life, virtual reality. Dia duduk dalam maknanya nihilis ni, dia tak percaya kepada dunia ni, tak percaya pada akhirat. Lagi teruk lagi lah. Lagi teruk lagi. Baik. Jadi sinilah kita lihat, dia kata apa kata Albert White? Everywhere. Semua. The citizen, rakyat, massa, obliged to defend themselves. Terpaksa masing-masing sibuk mempertahankan diri masing-masing against the world minority of revolutionaries, iaitu mereka yang akan memberontak. Jadi akan banyak pemberontakan. Akan banyak huru-hara. Nabi sebut, tidak berlaku akhir zaman sehingga banyak berlaku pembunuhan, peperangan, sehingga berlaku macam-macam. Akan banyak berlaku. And will exterminate those destroyer of the civilization. Akhirnya, civilization, sistem yang ada, akan habis, destroy. Jadi sebenarnya mereka nak buat Great Reset yang disebut oleh Klaus Schwab. Jadi Great Reset ni ialah benda yang telah disebut 1871 dia dah sebut dah. Secara langsung. Destroy semua. Jadi maknanya bukan hanya perang. Perang ni salah satu je. Tapi masing-masing akan berperang menghadapi kesusahan demi kesusahan tadi. Jadi peperangan yang dicipta ini akan mengancam, menakutkan, memecah belahkan umat sehingga mereka terpaksa bertahan. Kita sibuk dengan peperangan kita. Sibuk dengan apa yang dicadangkan pula oleh musuh tadi. Solusi dia akan bagi. Dia buat masalah, dia bagi solusi. Pernahkah kita dengar Club of Rome contohnya? Club of Rome. Jadi Club of Rome ini, kan, kalau tak silap saya 1968. Kalau tak silap saya lah. Nanti saya tengok sikit . Sekejap. Sekejap. Bateri nak habis. Jadi Club of Rome ni, antara apa yang mereka sebenarnya rancang, 1968. Sebenarnya, sebelum kita capai kepada agenda 2030, mereka telah pun melaksanakan agenda 21. Apa agenda 21 ni? Agenda 21 ni akan menjadikan dunia ini huru-hara. Dunia ni huru-hara. Itu agenda 21. In short lah, kata secara ringkas. Jadi apa yang dibincang saya sebut sikit lah. 1968, kan, satu kelab telah dibuat, The Club of Rome. The Club of Rome ini sebenarnya adalah secret society jugalah. Di mana mereka telah menyatakan tentang banyak benda. Banyak benda yang bersangkut paut dengan gerakan environment, seolah-olahnya gerakan alam sekitar, menjaga alam sekitar. Jadi Club of Rome inilah sebenarnya salah satu function yang besar dalam kita kata missionaries iblis ini, geng-geng Dajjal ini, ialah mereka memikir bagaimana untuk mencipta krisis. Mencipta krisis demi krisis, sehingga kan dia kata dengan krisis itu, kan, seluruh manusia akan bersatu
dan kemudian mereka terpaksa menerima solusi yang dibuat. Jadi solusi itu dibuat. Krisis itu pun dia yang reka. Saya bacakan satu dokumen yang penting telah ditulis, The First Global Revolution. Ditulis oleh Alexander King dan Bertrand Snyder. Ini semua orang Club of Rome. Dia kata apa? Ini sebut, saya sebut. Ini ditulis pada tahun 1968 lagi. In searching for a new enemy to unite us. Jadi sebenarnya dia fikir macam mana manusia ini boleh bersatu. Satu dunia boleh bersatu. Maka manusia yang nak bersatu, mesti ada common enemy. Mesti ada common enemy. Maksudnya musuh yang sama. Jadi bila kita ada musuh yang sama, maka kita boleh bersatu. Apabila Kim Jong-un, Korea Utara, menyatakan bahawa mereka akan menyerang Malaysia. Jadi pada masa itu berpecah lah. PN lah, PH lah, PKR lah, BN lah dan sebagainya, pecah-pecah. Semua setuju kita nak kena tengok Korea Utara ni. Nak kena jaga keselamatan negara. Jadi dia kata, in searching for a new enemy to unite us, sebenarnya semua manusia ni, we came up with the idea. Kami dapat satu idea, banyak idea lah. Satu, that the pollution, pencemaran ni, asap lah apa benda ni, the threat of global warming, ada global warming, water shortages, masalah air, famine, masalah kebuluran, and the like would fit the bill, dan lain-lain semua yang boleh menyebabkan kita dapat mencipta enemy. Jadi nak cipta enemy ni, supaya semua pakat-pakat bersatu, kita kena cipta sesuatu yang darurat, yang emergency, krisis, yang menyebabkan satu dunia bersatu. Kerana dia kata apa? All these dangers, semua bahaya-bahaya ni, of course, will cause by human intervention. Semua ini, and of course, datang daripada perbuatan tangan-tangan manusia. That will require a global response, yang akan menyebabkan satu dunia bertindak secara serentak. Ini ditulis dalam The First Global Revolution, ditulis oleh A Club of Rome, oleh Alexander King dan Bertrand Snyder. Ini antara benda yang ditulis. Ini dokumen asal dulu nak sebut sini. Jadi yang kita nampak agenda 21 ni, dia berasas daripada satu blueprint yang telah ditulis 1968 dulu. Berapa tahun tu? Kan? Berapa tahun tu? Jadi nak sebut kat sini bagaimana inilah antara perkara. Kemudian pada 1975 pula, dia cerita pasal ekonomi pula. Nak kontrol ekonomi. Kan? Dalam satu deklarasi yang dibuat oleh United Nations, and pada 5 declaration on the second conference and of the United Nations Industrial Development Organization. Ini satu hal lagi. Dia nak bagi negara-negara itu ikut dia. Maka dalam daripada itu, maka mereka telah menyatakan negara-negara ini kita kena jadikan negara yang lemah. Macam mana negara lemah? Ini contoh berlaku. 1975 siapa jadi Perdana Menteri? Tun Mahathir, Tun M. Kan? Jadi kita lihat sini, apa yang berlaku? Kita lihat berlakulah satu revolusi baru. Kita, Malaysia, negara pertanian. Negara pertanian, kita ada mineral, kita ada biji timah, kita ada minyak, kita ada mineral ni sebagai tambahan. Tetapi usaha-usaha yang penting ialah kita kata ialah pertanian. Bertukar menjadi negara-negara yang manufacturing to the developing nation. Kita kata kita nak kena tukar kepada apa? Satu teknologi, industri. Jadi kita tukarlah banyak kan tempat-tempat pertanian ditukar jadi industri. Kilang, manufacturing, tools. Kita kata kita create banyak job dan sebagainya. Tetapi menjadi sebuah negara manufacturing base and jobs. Jadi kita buatlah kilang ni lah, kilang tu lah, macam-macam kilang. Kita tukar kepada industri. Tak fikir dah pertanian. Pertanian jadi secondary. Universiti Pertanian Malaysia. Ingat tak? Universiti Pertanian Malaysia jadi Universiti Putra Malaysia. Tak mau sebut pertanian tu. Pertanian ni jijik lah. Lemah lah. Kita kata kita kata lekeh lah. Lekeh. Pertanian ni lekeh lah. Kerja apa? Noreh getah. Oh, noreh getah. Lekeh. Kerja apa? Kerja kilang. Oh, kilang. Kilang.
Jadi itu zaman-zaman tu. Sebenarnya 1975 United Nations telah menyatakan industri mengubah negara-negara pertanian kepada negara industri. Olok-oloknya macam mana Tun kata apa? Nanti kita boleh ada teknologi transfer. Teknologi transfer. Mana teknologi transfernya? Jadi akhirnya kita ni menjadi negara yang tolong buat chip, tolong buat enjin, tolong buat apa-apa daripada negara-negara yang maju. Jadi kita bukan semakin maju. Kita buta, tak nampak. The outcome of the country, semakin lama kita semakin lemah. Kita hanya fokus pada sesuatu yang bukan kita punya. Dan sekarang telah menjadi realiti. Kita nampak, ini semua perancangan dia. Jadi bila negara lemah, rakyat lemah, maka akhirnya kita akan melihat mereka boleh buat apa yang mereka nak buat. Dan sekarang ini yang dikata sebut sini, bagaimana negara Malaysia yang asalnya pertanian menjadi negara industri, olok-oloknya nak menjadi negara dunia, negara maju. Tetapi teknologi milik negara luar. Teknologi milik negara luar. Negara-negara yang tu Jepun ke Amerika ke, masih dia orang. Jadi Malaysia ni menjadi asalnya kita mengasaskan satu pertanian yang hebat. Akhirnya kita bergantung kepada negara luar. Dan kebaikan adalah kebaikan juga, tetapi banyak yang buruk. Banyak. Sampai sekarang Malaysia tak mampu bersaing dalam industri berat. Sampai sekarang. Apa yang kita boleh nak bersaing dengan jet je? Kita masih lagi senjata helikopter, nak cipta helikopter, cipta Proton pun enjin dia bukan enjin kita. Nama Proton Saga lah, apa nama je nak tunjukkan industri. Ini zaman Mahathir lah. Industri-industri kita ada kereta Malaysia, kereta kebangsaan yang pertama, Proton Saga. Tapi enjin tu enjin mana? Adalah Pro 2 dia ada buat enjin sikit kan. Pergi ke mana sampai sekarang? Last minta Honda punya enjin lah. Ambil China punya enjin lah. Jadi ini. Malahan dalam pertanian pula yang sepatutnya kita menjadi kuat tadi, kita juga ketinggalan. Dalam pertanian pun kita ketinggalan. Kita kata Thailand lebih hebat lah, Vietnam lebih hebat. Malahan Indonesia lebih hebat daripada Malaysia. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang telah mereka rancang. Sebagaimana digambarkan oleh George Bush pada tahun 1992. Dia kata apa? Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of human society. And like anything, the world have ever experienced a major shift in the priority of both government and individual. Jadi kata untuk kita melaksanakan Agenda 21 ni, maka negara dan individu yang ada dalam negara itu kena direorientasikan semula. Human society reorientasi semula. Sehingga akan ada berlaku major shift. Sepatutnya tempat ni, tempat pertanian dijadikan industri. Tempat yang industri dijadikan, tempat yang boleh dijadikan pertanian dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka telah mengubah prioriti. Prioriti kekuatan yang sepatutnya ada pada kerajaan dan sepatutnya ada pada individu. Bertukar prioriti. Kita hari ini pandai pun tidak, bodoh pun tidak. Kita rasa kita bagus saja. Padahal negara lain, Indonesia contohnya. Indonesia sudah ada helikopter sendiri. Sebenarnya Indonesia dah ada nuklear dia. Dia diam-diam, senyap-senyap. Kita tak boleh cakap macam kuat-kuat kan. Dia orang pun dah tahu kan. Tapi nak sebut kat sini sebenarnya kita jadi ketinggalan. Dan the shift will demand that a concern for environmental consequences. Jadi bila kita buat shift tadi, perubahan prioriti negara dan sebagainya, maka di situ pula masuk senjata environment. Masalah environment. Sekarang dah terkeluar dah. Tanam pokok kelapa sawit akan menjadikan kita kata hutan-hutan rosak. Dia tak bagi tanam lah sekarang. Tanam padi akan jadi rosak bumi ni. Dia sebut macam itu. Jadi inilah orientasi inilah sebenarnya antara perancangan-perancangan mereka. Dan inilah satu perkara yang sebenarnya mereka rancang. Sebab tu peperangan-peperangan yang ada pada kita pada hari ini, Agenda 21 ialah secara ringkasnya mereka nak rosakkan, mereka nak jadikan krisis demi krisis. Krisis demi krisis sehingga setelah kita kata benda tu berjalan dengan secara tersusun tadi, maka mereka akan buat
platform emergency. Dan platform emergency tu kita akan kenalah. Kita akan kena. Banyaklah dia sebut kat sini. Sebenarnya ni apa yang saya petik dulu-dulu ni, saya petik-petik sikit je. Maka sebab itulah agenda 21 mereka merancang untuk merampas kepimpinan dunia tanpa sebutir peluru pun. Dengan cara merosakkan apa yang kita sebut tadilah, environmentnya, ekonominya, sebagainya. Rosakkan semua. Berperang. Rosakkan semua. Jadi kita ingat itu saja. Rupanya ada lagi. Akan berlaku cukai. Akan berlaku levy. Akan berlaku saman yang akan mengikat kita. Kita ingat, cukup macam itu kot. Tak apa, tak. Dia akan ada undang-undang. Dia akan ada undang-undang yang mana undang-undang itu akan menyebabkan kita terperangkap dengan perjanjian-perjanjian tadi. Jadi perjanjian ni salah satu daripada senjata dia. Senjata dia. Jadi saya tak nak pergi lama-lama sangat tentang perkara itu. Tapi saya nak sebut kat sini bagaimana keadaan akan menjadi sesuatu yang susah. Dan saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Dan bagaimana kata Rasul SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan sebagainya. Saya baca makna sajalah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya, kemudian di belakang kamu kelak akan ada masa-masa yang menuntut kesabaran ekstra. Akan ada waraikum ayyam sabri as-sabru fih. Yang mana kamu akan sabar dengan kesabaran yang benar-benar, yang lebih lah. Dan orang yang bersabar di atas Islam pada masa itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Dan orang yang beramal ataupun yang berjuang pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalnya. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, maka perawi-perawi selain daripada Utbah bin Abi Hakim menambah riwayat kepadaku. Pada kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka itu? Maka baginda menjawab, bahkan pahala 50 orang di antara kamu. Maksudnya bukan di antara sama-sama kamu, sesama mereka, tapi 50 ganda itu dengan dibanding dengan sahabat. Maksudnya bayangkan zaman sahabat. Saya nak sebut sini sikitlah contohlah. Apa yang berlaku contohnya di Palestin. Kita ingat hari ni agaknya ke mana hala tuju. Endgame dia apa? Endgame dia akan peperangan. Peperangan ni akan menyebabkan berlaku mutually destroy each other. Exhaustion. Semua akan habis. Keletihan lah kita katakan. Habis. Dan kemudian dia akan merebak. Itu bahagian perang. Yang perang lah. Kemudian bahagian ekonomi pun akan ada serangan. Bahagian bencana alam akan ada serangan. Kan? Jadi kalau kita ingat, ini memang masalah. Akta 342 sekarang contoh. Akta 342. Akta ataupun IHR. Kita kata ini semua ni benda-benda yang memaksa kita. Kita dah takut, dah bimbang. Tak. Kita bukan hanya berhadapan dengan Akta 342 yang memaksa, yang menjadikan kita ni sebagaimana hamba. Sebagaimana orang yang tidak ada nilai. Boleh dikotak-katikkan macam bola. Mungkin lebih hina daripada bola. Sebab apa? Bola orang sekat tendang je. Tendang sana sini. Tapi Akta 342 tu, dia boleh buat kita lebih daripada bola. Sehingga boleh habis, boleh mati. Dia boleh tahan kita sampai di atas tuduhan sangkaan. Dipercayai ada penyakit. Dia boleh kuarantinkan kita. Di mana? Di mana-mana yang dia nak. Sampai bila? Sampai bila-bila yang dia nak. Kan? Kemudian, dia boleh letak pula pengesan, alat pengesan. Macam-macam nak sebut sini, kita bincang lah. Yang sebut ni, maknanya, kan, bukan Akta 342 sahaja, IHR sahaja, ada akta lain-lain lagi. Tetapi, dia akan ada masalah-masalah ekonominya, masalah-masalah kita akan beragalan perpecahannya, bergaduhannya. Kita akan masalah-masalah yang susah demi susah. Sehingga akhirnya, kita akan berada dalam keadaan apa yang digambarkan sebagai orang yang tidak keruan. Tidak keruan. Baik. Dan sebab itulah di sini saya ingin menyatakan kepada sama-sama kita bagaimana dalam hal ini kita perlu faham satu hadis Nabi SAW yang saya dah baca juga, tapi saya nak bacakan sekali lagi. Ini hadis Nabi, saya dah baca, saya nak baca sekali lagi supaya kita faham.
Dan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dengan Musaddad, dengan Abu Daud Al-Tayalisi, Ibn Hibban dan Syekh Albani sendiri telah menyatakan hadis ini hasan dan sanadnya baik dalam Sahih Sunan Abu Daud dan sebagainya. Jadi di Sahih Al-Jami' hadis ini hadis sahih. Saya nak nyatakan kepada sahabat-sahabat kita tentang perkara ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Fayatafarraqul muslimun an salasa. Jadi umat Islam akan berpecah kepada 3. Firakin fa amma firqatun fayakhuzuna bi aznab al-ibli wasalhaq bil badiyah wa halakat. Satu kumpulan satu golongan akan membawa dia punya unta-unta dia, kenderaan dia lah. Kalau kita kata hari ni kan. Ataupun kita kata binatang dia. Untuk menyelamatkan dirinya ke pendalaman. Ke pendalaman. Maknanya nak lari lah. Bila berada dalam keadaan, kita larilah 342 ni. Kita duduklah kat mana, gua mana. Pergi kat Panjaran Titi Wangsa. Kita duduk dekat sana. Duduk dalam hutan. Kita duduk sama-sama kita buat prepping. Maka Nabi kata apa? Wahalakat. Mereka ini binasa. Jadi golongan yang pertama ini binasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma firqah fata'khudhu ala anfusiha fakafarat fahadhihi wa tilka sawa'un wa amma firqah." Jadi firqah yang kedua ialah firqah yang mana Nabi kata mereka ni susah sangatlah, sign ajalah, ikut jelah, apa dia nak buatlah, tak apalah, kita ikut sahajalah. Iaitu kita memilih kekufuran untuk dirinya. Ikut arus. Dan juga, kata Nabi, binasa. Ini pun binasa juga. Dan kemudian dikata, wa amma firqah fayaj'aluna ala lahum kan khalafa zuhurihim wa yuqatiluna faqatlahum syuhada'u wa yaftahullahu ala baqiyatiha. Atau kama Rasul sallallahu. Dan kumpulan ketiga. Jadi kumpulan kedua ni ikut je. United Nations nak apa, WHO nak apa, buat je, ikutlah. WEF nak apa, buat je. Okey, tak payah fikirlah, tak payah susah-susah. Bioweapon ke chemical weapon ke, tak kira apalah. Ikut aja. Kumpulan yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pun satu kelompok yang terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka. Dia ajak keluarga dia, dia ajak sahabat dia, dia ajak siapa-siapa yang boleh bersama dia, maka mereka pun maju berjuang menyongsong musuh. Maka mereka berada dalam keadaan berperang, berjuang. Maksudnya mereka ni bukan ikut aja, tapi mereka ni mempersiapkan diri ni. Maksud sini ialah membina kekuatan. Maka yang terbunuh di kalangan mereka, siapa-siapa yang dibunuh ataupun terbunuh, faqat lahum syuhada, maka dia adalah antara orang-orang yang mati syahid. Jadi bila mati, syahid. Malah dalam hadis yang lain, syahidul akbar. Syahid yang tinggi. Syahid yang paling tinggi. Dalam hadis yang lain. Yang disebut kat sini, orang ini, dia bukan ikut saja. Dia bukan takut dengan makhluk. Takut pergi sana sini buat apa. Tetapi dia buat sesuatu yang membina kekuatan. Membina kekuatan, dia berjuang bersama-sama dengan mereka yang berjuang tadi. Maka di kalangan mereka ada yang mati. Maknanya ajal dan datang dekat. Maka mereka menjadi syuhada. Wa yaftahullah ala baqiyatiha. Dan Allah Ta'ala memberikan zuhurihim, iaitu dua kejayaan. Dua-duanya berjaya. Dua-duanya berjaya. Yang meninggal tu syahid. Yang baki, yang sisa-sisa tadi itu, Allah melimpahkan kemenangan kepada mereka. Yang sisa-sisa Allah bagi menang. Jadi daripada riwayat ni menggambarkan satu suasana di akhir zaman. Zaman kita ni lah. Apabila kita berada di dalam agenda 21 mereka dan menuju kepada agenda 30. Agenda 30 ni kita tak tengok pula. Sekejap yang disebut. Jadi agenda 21 ni memang dibagi kita susah, dia kepung kita, dia boykot kita, dia saman kita, dia tangkap kita, macam-macam lah. Sama ada tempat yang negara aman, negara yang perang macam di Palestin sebagainya, semua dalam keadaan terkepung. Semua dalam keadaan susah. Maka
sehingga kita ni berperang masing-masing dengan peperangan-peperangan masing-masing. Masa ketika itulah digambarkan kerusuhan tadi tu agenda 21. Agenda 2030 pula, agenda 30 pula. Nanti kita akan cerita pula 30. 30 ni ialah di mana mereka telah mensasarkan, di situlah kemenangan mereka. Jadi mereka mensasarkan kemenangan 2030. Dia nak menang 2030. Dia apa? Dia kata, kami kena menang 2030. Sebab itulah dia melaksanakan perancangannya sampai kita ni tak boleh keluar. Sikit pun tak boleh lari. Nak lari pun tak boleh. Contoh, dengan terbinanya sistem ekonomi dan disebut sebagai sistem keuangan dunia yang baru. Disebut sebagai Bretton Woods II. Ataupun kita kata sistem keuangan yang kedua berbanding dengan World War II. Pada tahun 1944, 1945 yang mereka dah buat. Jadi mereka nak buat baru. 2020 sepatutnya mereka dah buat dah digital currency. Complete digital currency. Sebab sekarang ni 80%, 90%. 80%, 90%. Jadi apabila mereka telah berjaya melakukan complete digital currency, maka akan diikuti dengan digital ID 100%, maka kata Klaus Schwab, game over. Main tak ada orang dah nak lawan. Tak ada orang boleh lawan lah. Dia kata lah. Itu dia punya fikir. Kita ada tak solusi? Ada solusi. Saya cerita sikit lagi. Jadi 2030 ialah tahun-tahun mereka akan menuai segala perancangan jahat yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi agenda 21 kemuncak. Kenapa dia agenda 21 ni kemuncak? Kerana agenda 21 ni mereka tahu dan mereka kenal. Ni iblis terror lah kan. Iblis tahu apa yang Nabi sebut. Kan bagaimana Nabi gambarkan, innallaha yab'atsu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah. Kan mayyajadilullaha dinaha, akan berlaku satu kebangkitan oleh Allah Taala kepada umat ini. Allah bangkitkan. Kemudian Allah bangkitkan setiap 100 tahun. Jadi dia tahu. Jadi abad 21 ni 100 tahun lah daripada abad 20. Kan 19 24 kan 1342 Hijriah. 1924 Masihi. Jadi itu abad 20. Abad 21 kita kata 100 tahun ni, 100 tahun ni, maka dia kata mesti kita menang. Kalau tak menang, maka Nabi dah sebut, dia tak sebutlah Nabi sebut, tapi dia kata kan secara teorinya memang kita habis. Maka dia kena menang. So abad 21, tapi nak menang tu masa tu Islam nak bangkit. Islam nak bangkit. Kalau tidak ada lah kita kata apa namanya kerosakan kesusahan muslim tadi, dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan perjuangannya, jamaah-jamaah yang ada seluruh dunia ni, tak kira siapa mana-mana jamaah, kan, akhirnya Islam akan mendapat dakwah berkembang dan kita dah nampak dah, kan, agama yang paling tinggi dia punya pengembangan ialah Al-Islam. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang ada tu, maka kita kena habiskan fasa terakhir abad 21, perancangan dan abad agenda 21. So agenda 21 ni ialah kita pulun semua sekali. Semua senjata dikeluarkan. Semua senjata. Jadi bukan hanya peluru, peperangan, bukan hanya nuklear, bom dan sebagainya. Macam mana yang kita nampak di Gaza. Tetapi juga senjata ekonomi, senjata sosial. Kita akan berpecah-pecah, sama-sama kita bergaduh, sama-sama kita berlawan, sama-sama orang Islam berbunuh-bunuh, berlaku kat Syria, kan, orang Syiah bunuh orang Islam, orang Sunni bunuh orang Syiah, kan, berlaku kat mana-mana, kat kita sini pun sampai tak habis-habis, berdebat. Tapi hati makin keras, hati makin jauh, bukan berdebat tentang tauhid, makin mendekatkan dengan Allah, makin jauh. Tak boleh nak mentauhidkan Allah. Makin sombong dengan ilmu masing-masing. Sombong dengan ilmu masing-masing. Sibuk berdebat. Terlupa. Sebenarnya tauhid tu, akidah tu, bukan debat. Tapi ia sesuatu yang ada dalam hati. Cahaya yang Allah bagi. Bukan dengan kita pandai, kita terror, kita mentauhidkan Allah. Tak. Lagi tawaduk. Lagi rendah diri kita. Lagi kita mentauhidkan Allah. Bukan kita rasa kita betul. Saya betul. Maka saya yang paling akidah paling mulia. Bukan. Kita rasa kita hamba. Kita rasa kita rendah. Tawaduk, tadaruk. Barulah Allah bagikan, kita kata, cahaya akidah. Cahaya untuk mentauhidkan Allah.
InsyaAllah kita akan bincang bab itu kemudian. Saya nak sebut kat sini, kan, bagaimana abad 21 ni sampai peringkat berpecah, sampai peringkat kita bergaduh, kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Apa contoh sibuk dengan dunia? Kita buat muhasabah sikitlah. Contoh lah, hari ni minta maaf lah kita sebut. Kita sibuk dengan dunia. Ada masa-masa kita ni yang kita lalai mengingati Allah. Lalai bersama dengan Allah. Kenapa lalai? Main game. Kenapa lalai? Dia duduk dengan sesuatu yang duniawi. Jadi lalai ni salah satu penyakit yang besar. Lalai, berdosa. Jadi lalai dengan Allah tapi kita tak rasa berdosa. Kita tak rasa kita buat. Kenapa? Macam mana boleh timbul lalai ni? Ni kita buat muhasabah sikit. Kita ni orang Islam. Saya kata saya beriman, saya bertakwa, jaga semua sekali. Tapi masih banyak lagi perkara lalai dalam hidup kita. Lagi banyak lagi perkara yang sia-sia dalam hidup kita. Kenapa? Kerana rupa-rupanya apabila kita melakukan satu perkara yang lalai, maknanya kita lebih sayang perkara itu daripada kita sayang kepada Allah. Jadi maknanya rupanya orang Islam hari ni sayang dunia lebih daripada sayang Allah. Sebab tu dia lalai. Susah nak zikir, susah nak baca Quran, susah nak bangun malam, susah nak solat, khusyuk, susah nak ikhlas. Lalai, hati ni lalai. Kerana rupanya hati kita ni sayang kepada dunia lebih daripada sayang Allah. Sebab tu Allah bagi lalai kat kita. Tak ada cahaya. Nak mentauhidkan af'al Allah pun tak boleh. Nengok kipas pusing, nampak kipas pusing. Tak rasa dalam hati Allah yang menggerakkan kipas. Tak rasa Allah yang maha berkuasa. Tak rasa iradah Allah bukan iradah aku. Kita tekan petik switch, kipas bergerak. Kita tak rasa Allah Subhanahu Wa Taala iradahnya, kudrahnya, iradahnya, ilmunya. Tak rasa benda yang dalam tadi. Jadi maknanya lalai. Lalai, semayang lalai. Jadi sebab itu disebut ini lalai, ini salah satu penyakit. Jadi sebab itu kita nak gambarkan kat sini, agenda 21 ni menyebabkan kita ni berada dalam suasana yang jauh daripada Allah. Apa lagi nak mentauhidkan Allah. Jadi serangan tu hebat. Jadi sebab itulah ramai yang ikut arus. Dia tak perasan dia ikut arus. Dia tak perasan. Kenapa? Kerana lalai. Ghaflah. Ghaflah. Jadi sebab itu dalam hal ini, maka kita melihat mereka akan menyerang habis-habisan. Semua senjata akan digunakan. Beruntunglah kita di abad ni. Kenapa saya kata beruntung? Seandainya kita bersama dengan mereka yang berjuang, bersama-sama dengan berjuang dengan sahabat-sahabat kita, insya-Allah beruntung. Tetapi kalau kita gagal, maka kita akan rugi. Rugi yang amat sangat. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini bagaimana keadaan ni, dan bila menjelang 2030, maknanya sekarang ni kita 2024 nak masuk 2025. Jadi 2025 ni dia akan menuju kepada kemuncak ni, Jadi kita bayangkan daripada 2019 Disember tu kita diuji dengan coronavirus pun dah cukup nak pecah belahkan kita. Dah cukup nak menipu doktor-doktor pakar. Kan? Doktor pakar majoriti kena tipu. Doktor pakar. Minta maaf lah doktor pakar. Sebab doktor pakar rasa dia lebih pandai daripada yang lain. Aku pakar, tapi aku ikut WHO. Siapa WHO tu? Siapa di belakang WHO tu? Big Pharma. Nama doktor pakar. Tapi alhamdulillah lah kita ada doktor pakar yang dapat kesedaran. Yang faham. Yang memperjuangkan kebenaran. Sampai peringkat ada yang dibunuh. Di Amerika, di Eropah. Ditangkap di sana. Ada yang sampai peringkat macam tu. Doktor pakar. Minta maaf. Itu cerita. Jadi baru diuji dengan satu ujian ni, pandemik. Kan? Maka tiba-tiba kita kata apa? Kita kata, kita dah tak larat lah. Itu bagian doktor. Bagian ulama' pula, orang alim pula. Kan? Kita jumpa dengan orang tinggi-tinggi, orang besar-besar ni, mufti-mufti ni. Kan? Dia kata, kami tahu ni pandemik. Dia cakap. Kami tahu ni pandemik. Ni ahli majlis fatwa. Kami tahu ni pandemik. Tapi tangan kami kena ikat, kaki kami kena ikat. Nak buat macam mana? Jadi ada ulama' yang nak jaga jawatan. Ada ulama' yang nak jaga gaji.
Minta maaf lah nampak macam kasar saya cakap ni. Kan? Jadi kalau kita nak pegang fatwa, kita kena pegang betul-betul. Jangan jadi orang yang pendakwah ni dia cakap lembut. Kita nak pegang fatwa. Fatwa ni sesuatu yang membawa kesan kepada akidah, membawa kesan kepada kehidupan. Wahai sahabat-sahabat yang berilmu sekalian, kan? Sekiranya kamu faham yang ini adalah pandemik, janganlah kamu bersama dengan pandemik. Kamu duduk dalam plan dia. Jadi ulama pun kadang-kadang dia confused. Semua orang pakat-pakat terima. Takkan kita tak nak terima? Kajilah, tengoklah. Tengok fakta dan data. Ada seorang mufti tu. Kan, setelah mak ayah dia meninggal dunia, dia panggil. Buat sakit presentation. Sebelum tu tak nak jumpa. Lepas tu, bila dah jumpa, dia cakap, kita lawan habis-habis. Sekarang ni jadi benda lain pula. Kan, semangat dia. Pasal apa? Duit. Kan, jawatan. Kadang-kadang menjadikan pemikiran kita ditutup dan dihijab oleh Allah. Kerana hati kita masih bergantung dengan dunia. Masih bergantung dengan dunia. Masih bergantung dengan sistem yang ada. Ini perkara-perkara yang berlaku. Abad 21 ni ialah serangan habis-habisan. Semua kena. Bukan orang bawah je. Kan? Orang atas pun kena. Ulama' pun kena. Pemimpin pun kena. Sebab tu saya menyeru kepada semua. Termasuk pemimpin-pemimpin. Termasuk para alim ulama'. Kan, bukan kita nak kata, marilah sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada kebenaran Allah Al-Haq. Kan? Tak berbaloi kita bersama dengan syaitan ni, tak berbaloi. Tak berbaloi. Kita kembali bersama dengan Al-Haq. Ini kita, sebab kita memang sedang diserang. Sebenarnya kita sedang diserang. Kita je tak perasan. Kita ingat kita masih okey. Semua. Jadi dia akan bertambah susah-susah dan dia punya kemuncak serangan tu apabila digital ID dan digital currency menjadi 100%, maka di situlah akan jadi lebih susah lagi. Sehingga tak boleh nak lari dah, tak boleh nak lari. Habis nak buat macam mana? InsyaAllah kita boleh bincang lah. Baik. Jadi maknanya 20 agenda 21 untuk nak keluarkan semua peluru, maka agenda 2030 dia nak pastikan semua yang dirancang berjaya, maka dia nak menguasai seluruh dunia. Lepas 2030 ikut perancangan mereka. Perancangan mereka lah. Bukan perancangan kita. Perancangan mereka. Mereka nak kuasai seluruhnya, termasuklah agama yang ada. Masa tu fatwa pun dikeluarkan oleh seorang aja, tak perlu ramai-ramai. Seorang menteri je keluar fatwa, cukup. Semua orang kena ikut. Menteri tu siapa? Menteri yang liberal. Sekarang ni tak lagi. Mungkin satu hari nanti, menterinya liberal. Menterinya plural, pluralisme dan sebagainya. Jadi masa itulah orang akan bertambah sesat, maka orang beriman bertambah tertekan. Akhirnya berlakulah kita kata satu yang Allah takdirkan, iaitu kekuatan-kekuatan yang ada itu bergabung dan gabungan itu membentuk satu kebangkitan. Akhirnya kemenangan Islam, tertegak Islam seluruh dunia. InsyaAllah mereka nak buat wa makaru wa makarallah. Allah tentulah akan buat perancangan jahat juga untuk mereka, dan insya-Allah 2030 tu bukan mereka yang menguasai, tapi Islam yang akan menguasai. Jadi bila sampai 2030 tu, maka kita kena sama-sama melihat, kalau mereka menang, maknanya orang Islam dah habis. Yang tinggal Islam yang munafik. Tetapi insya-Allah Nabi gambarkan dalam hadis-hadis sahih, dan Allah juga menggambarkan dalam ayat-ayat dia, la tazalu ta'ifa min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada sentiasa di kalangan umat aku ini ta'ifah, kelompok yang akan diberikan kemenangan di atas kebenaran tadi. Maknanya kalau mereka nak habiskan seluruh ta'ifah yang ada di dunia ini, maka maknanya mereka sebenarnya nak menghabiskan nyawa-nyawa mereka sendiri. Jadi sebab tu kita sebut sini bukan maknanya kita ni takkan akan kalah, tapi nak sebut sini janji Allah kita menang. Janji Allah kita menang. Jadi sebab tu apa nak kena buat? Apa nak kena buat? Baik. Jadi daripada hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Nabi SAW menggambar pada kita
umat Islam akan pecah tiga apabila kita kata kesusahan itu pergi kepada memuncak, kita pecah tiga. Yang pertama, yang ada kesedaran takut. Takut, lari. Dia ingat lari. Sebab tu solusi Muslim Village bukan solusi. Muslim Village bukan solusi. Muslim Village hanya strategi. Hanya strategi saja. Prepping bukan solusi. Prepping strategi. Jadi kalau kita faham solusi itu strategi, maka kita dah tertipu dengan sistem. Memang dia seorang macam itu. Kita ingat kita boleh lari ke? Sebab itulah tuan-tuan dan puan rahmat-Allah dalam fiqh an-nasr wal tamkin, fiqh kemenangan dan juga penegakan kedudukan pada orang Islam tadi, dalam kitab-kitab tentang fiqh kemenangan tadi, maka digambarkan bahawa kemenangan datang daripada Allah. Sebab itulah kenapa golongan ketiga tu dia boleh berjaya. Allah kata, Nabi gambar zahirin, mereka menang. Kenapa mereka menang? Kerana kemenangan daripada Allah. Kenapa kemenangan daripada Allah? Kerana mereka membantu agama Allah, mereka berjuang. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yansurukum wa yushabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, bantulah agama Allah, berjuanglah pada jalan Allah, maka Allah akan bantu kamu dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu di atas jalannya. Maka sebenarnya di sini yang kita nak kena faham, bukan lari, bukan prepping, itu strategi. Itu hanya sebagai strategi. Nak duduk kat sini ke, nak duduk kat sana ke, duduk dalam gua ke, duduk dalam hutan ke, duduk kat bandar ke, duduk kat mana, itu semua strategi. Strategi saja. Yang mana yang paling sesuai dari sudut suasana yang ada pada masa itu. Tapi yang sebenarnya ialah kita berjuang. Berjuang ni apa? Maknanya kita kembali semula kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Dan apa yang Nabi buat? Yang pertama sekali, bila Nabi dapat Islam, bila Nabi dapat tanggungjawab menjadi sebagai Rasul, Nabi mendapat tanggungjawab untuk menyampaikan al-Islam, risalah Islam, maka Nabi pun mula berdakwah. Dakwah. Tak cukup dakwah, bukan macam penceramah kita hari ini. Dakwah aja. Dapatlah imbuhan-imbuhan. Tapi dakwah dia kena ada tarbiyah. Dan kemudian kena dibentuk, diislah, dibaiki. Tarbiyah membina kekuatan. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, sehingga akhirnya membina perjuangan. Jihad fi sabilillah. Ya, tiga ni sunnah yang besar. Tiga ni yang kita kena buat. Cuma masalah kita pada hari ni, bila sebut dakwah, ramai orang tahu dakwah. Tapi ikut definisi masing-masing. Tarbiyah, ramai orang kata, saya dah tarbiyah dah, saya dah duduk dalam tarbiyah ni. Tapi definisi masing-masing. Kan? Jihad, saya dah berjuang dah. Nama saya pun jihad. Saya pun dah berjuang. Jadi ikut definisi masing-masing. Jadi akhirnya, kita tak faham. Semua itu mesti sesuai dengan sunnahnya daripada apa yang telah ditunjukkan oleh gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena mahir bahagian proses. Kalau dalam dakwah, macam mana nak melakukan dakwah? Dakwah ni bukan hanya sekadar berceramah, tapi dakwah ni membina kekuatan. Sebab sebenarnya JDT, Jihad Dakwah Tarbiyah ni, kan sebenarnya dialah untuk membina kekuatan. Bukan sekadar buat aja. Kan hari ni ada Fakulti Dakwah dan Kepimpinan. Kan contohnya kan di UKM. Ada Fakulti Agama dan sebagainya lah. Ada Jabatan Dakwah dan sebagainya. Tetapi dakwah yang dimaksudkan sekadar cakap kat orang, ceramah kat orang. Ini ustaz-ustaz kita faham dakwah ni ceramah. Kalau dia boleh ceramah tu dia kira puas hati lah. Penat lah hari ni. Kenapa? Tiap-tiap malam saya ada ceramah. Malam kuliah maghrib, malam ada buat ceramah, siang pula, pagi tu pula kuliah subuh. Penat, letih. Dia puas hati. Tapi orang yang datang ceramah tu, kan, hidup tak hidup hatinya, bertambah berdekat dengan Allah ke tidak, islah tak islah ke, dia tak kisah. Tidak berlaku tarbiyah. Tak berlaku tarbiyah. Jadi kita kena faham konsep sistem ini. Dan akhirnya dakwah membina kekuatan, tarbiyah membina kekuatan, dan perjuangan membina kekuatan. Dan bukan hanya sekadar itu sahaja. Mesti ada hubungan. Hubungan sesama kita ni, ukhuwah, membina satu yang tersusun. Banyak benda-benda yang perlu kita faham. Sebab masuk perjuangan ni, Nabi tunjuk kat kita. Saya bagi satu contoh lah. Peperangan Yarmouk. Kita akan berhadapan macam peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni, dalam riwayat-riwayat yang masyhur, menggambarkan tentera Islam hanya lebih kurang 20,000, mungkin 40,000 paling banyak lah. Katalah 20,000. Lebih kurang. Tentera musuh pula, 240,000 ada sampai 400,000.
Katalah 242,000, katalah. Kan? Jadi 20,000 dengan 200,000. 1/10. Kan 1/10. Satu orang 10 orang. Dan kemudian dengan kelengkapan mereka pula. Dengan kelengkapan mereka, kuda mereka dan sebagainya Rom ni kan. Jadi melaut orang ni. Contohnya kan. Jadi apabila pada hari di mana mereka nak bertempur tu, maka Khalid Ibn Walid radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan pidato, wahai tuan-tuan, saudara, sahabat-sahabat sekalian. Dekat situ ada 1,000 orang sahabat Nabi. 1,000 orang sahabat. Dan lebih kurang ada 100 orang Ahlul Badar dalam peperangan Yarmuk. Jadi, wahai sahabat, hari ini adalah hari yang baik untuk kita syahid fisabilillah. Tuan-tuan dekat dia, adalah di ucapan dia. Jadi ada seorang duduk sebelah tu, dia kata. Kan? Ramainya askar-askar ni. Ramainya dia orang. Kita ni berapa? Kan? Khalid bin Walid terus. Bukan pancung ni kan. Terus. Potong cakap dia lah. Potong cakap dia. Kan? Jadi nak sebut sini. Bagaimana jiwa sahabat yang ada pada masa tu. Hebat. Kan? Jiwa sahabat. Jadi kekuatan jiwa. Kekuatan akidah. Kekuatan akidah iman. Kekuatan akhlak. Kekuatan ukhuwah dan sebagainya. Kemudian kekuatan strategi, taktikal, kekuatan senjata, kekuatan sebagainya lah. Jangan sebut kat sini persiapan tu. Persiapan keseluruhan. Dan kita ni seperti seolah-olahnya dikepung sekarang ni. Dikepung. Tentera Ahzab kepung kita, bayangkan. Jadi siapa yang kita nak minta ni? Pada mana yang kita nak bergantung harap ni? Tidak lain hanya Allah. Sebab itulah bila berhadapan dengan suasana yang agenda 21 ni, sebenarnya mukmin dikepung. Kita nampak macam susah kan? Nampak semua orang susah. Dan orang bukan Islam pun susah juga. Kan? Orang bukan Islam pun menghadapi masalah juga. Tapi mereka berhadapan dengan masalah sekadar masalah dunia. Bagi orang beriman, itu golongan yang ketiga tadi. Yang digambarkan oleh Allah tadi, golongan ketiga tadi, mereka melihat perkara yang berlaku bukan sebagai halangan, tetapi sebagai peluang untuk mereka mendapatkan sama ada mati ahsanul khatimah, mati yang terbaik, itu syahid fisabilillah, ataupun mereka mendapat kemenangan. Jadi lagi susah, lagi banyak, lagi hebat, maka disitulah Allah akan menganugerahkan lebih hebat lagi kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang faham ni dia akan nampak. Maka tak ada ketakutan pada dia. Kan? La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Walahum yahzanun, tak ada kesedihan. Kenapa? Kerana mereka faham dan mereka memproses diri mereka kekuatan. Jadi apakah solusinya? Solusinya adalah kita bergabung bersama-sama dengan mereka yang mahu berjuang, yang ada kesedaran tadi di atas dasar jihad, dakwah dan tarbiyah. Kita kena bersama-sama. Maka kena carilah sahabat-sahabat kita yang dekat, yang jauh. Cari sama-sama taifah yang ada di kalangan keliling-kelalang kita ni. Cari siapa yang mempunyai kefahaman dari sudut gerakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya kefahaman dari sudut tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya kefahaman dari sudut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bergabung dengan mereka, bersama dengan mereka, membentuk satu taifah yang benar-benar menghayati realiti yang ada ni. Realiti perjuangan pada hari ini. Realiti Badar. Kita akan berhadapan dengan peperangan yang sama macam Badar dulu. Iaitu, kalau kita kalah, maka Islam akan hancur. Kerana mereka akan menjadikan manusia ini sebagai transhuman, sebagai cyclone dan sebagainya lah. Posthuman sebagainya. Mereka akan jadikan manusia ni manusia yang habis, sesat 100%. Itu dia. Maknanya, macam Nabi doa dulu kan, Nabi kata apa? Ya Allah, seandainya kumpulan ini yang kecil ni kalah, Ya Allah, maka tak ada orang dah yang akan menyembah Engkau. Tak ada orang akan rokok dan sujud pada Engkau. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Bagaimana perang Badar dulu, doa Nabi begitu. Begitulah pada hari ini, dalam peperangan Badar pada zaman kita ini, iaitu kita berhadapan dengan Taifah. Taifah kita kata segerombolan musuh satu dunia. Satu dunia. Dan kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kan berhadapan dengan musyrikin, berhadapan dengan Persia dan Rom. Jadi kita akan berhadapan dengan seluruh dunia, termasuk golongan munafik, musyrik yang nampak Islam dan mereka memegang kuasa. Mereka ada kekayaan dan dana. Ini yang kita berhadapan. Jadi kita, kalau zaman Nabi dulu, munafikin minoriti.
Yahudi tak kuat macam sekarang. Contohnya, kita berhadapan dengan bukan sahaja dengan musuh-musuh, kita kata Zionis lah dan sebagainya tadi, kita akan berhadapan dengan golongan munafikin yang pegang kuasa, munafikin yang ada dana, yang ada kekuatan-kekuatan yang Allah izin. Maknanya perjuangan yang berhadapan Badar yang berlaku pada akhir zaman ni, dia punya intensitinya, dia punya keseriusannya cukup kuat. Tetapi jangan bimbang, jangan takut, kerana Allah janji menang. Allah janji menang. Jadi siapa yang bersama dengan perjuangan, dia confirm menang insya-Allah. Yang kita bimbang, kita tak bersama dengan perjuangan. Kita ikut saja arus yang ada. Itu yang kita bimbang. Kita ikut je apa yang ada. Kan? Atas nama fatwa, padahal fatwa tu berasaskan ciri-ciri nifak di dalamnya. Ciri-ciri pengecut dan bacol di dalamnya. Ciri-ciri mensyirikkan Allah. Fatwa tapi mensyirikkan Allah. Minta maaf no? Jadi kita nak kena hati-hati pada hari ni. Sebab tu kita nak sebut sini, saya bagi satu contoh lah. Kan, ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Kita hari ni banyak cerita ni. Kita kalau tengok kat YouTube ni ada banyak ceramah ni. Ada banyak ceramah. Ada banyak program dekat YouTube lah, dekat FB lah, macam-macam. Macam-macam majlis ilmu. Tapi ilmu mana yang paling penting? Ilmu yang paling penting lah ilmu yang bermanfaat. Apa benda ilmu manfaat? Definisinya, ulama muhakkikin mendefinisikan ilmu yang bermanfaat. Ini nombor satu ciri dia. Ilmu yang menghidupkan hati kita dengan kesedaran, kekuatan iman, ihsan dan taqwa. Bukan ilmu yang banyak, hebat, ramai orang datang, berdebat sana, berdebat sini. Yang dapat kebencian, yang dapat makin jauh daripada ukhuwah, yang dapat makin marah, yang dapat makin geram. Bukan yang dapat makin dekat dengan Allah. Jadi ilmu yang manfaat ni, ilmu yang menyentuh hati, yang memberi kekuatan iman, takwa, memberi kekuatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang. Bukan ilmu yang nampak hebat semua, tetapi rupanya hanyalah kan pertukaran ayat, pertukaran pandangan yang menyatakan dia pandangan macam ini, dia pandangan macam ini. Akhirnya dua-dua grup pula makin hina. Saya tengok kat FB makin ni grup yang ni grup ni kuburio ni bagian ni macam-macam. Jadi bukan menyatukan hati kita untuk berukhuwah, untuk bergabung, untuk membina kekuatan sama-sama melawan musuh yang mengepung. Al-Ahzab ni, tentera Ahzab yang mengepung kita ni. Tetapi kita duk bergaduh sama kita. Lari daripada, kan, kita kata aulawiyat, keutamaan di dalam beramal, keutamaan dalam berfikir dan merasai. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Ini juga merupakan perkara yang berlaku hari ini yang memang dirancang. Memang dia orang rancang. Ada. Saya minta maaf, no? Ada. Di kalangan orang-orang alim, quote and quote orang alim, ada. Yang memang belakangnya ada orientalis. Yang memang mereka ditrain oleh orientalis. Dan memang mereka dibayar duit. Ada yang bayar duit. Dapat duit. Kita ingat mereka buat macam ini, macam sama-sama saya. Tak. Mereka ada yang biaya di belakang. Ada yang biaya. Siapa yang biaya ni? Orang-orang yang mahu memecah belahkan umat. Jadi sebab tu ilmu manfaat sendiri tu, contohnya ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang bermula dengan cahaya Allah yang menyebabkan hati kita semakin dekat dengan Allah. Semakin tertingkat ikhlas kita, tertingkat kesedaran kita. Rasa nak bersama-sama dengan kebaikan. Rasa nak membina ukhuwah dan kasih sayang. Rasa sama-sama nak berjuang sama-sama. Hidup bersama dengan Islam, mati bersama Islam. Itu ilmu yang melahirkan amal. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi amal dekat mana? Amal bermula di hati, bukan bermula di fizikal. Amal bukan mula dekat otak ni. Kita duk kecam orang sana, kecam orang sini, tuduh orang sana, tuduh orang sini. Jadi banyak ni kita kata ilmu, majlis ilmu yang macam mana? Banyak. Macam-macam. Tetapi kita kena mendekati majlis ilmu yang benar-benar membina kekuatan ummah. Yang tidak ikut apa yang digambarkan sebagai perancangan jahat mereka, agenda 21. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Saya minta maaf, saya mohon ampun daripada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan. Kebanyakan daripada apa yang saya sebut ini, saya dah sebut banyak kali sebelum ini. Kebanyakannya dan tujuan saya ulang balik. Saya ulang balik apa yang saya sebut ini supaya kita faham betul-betul. Sebab tipu daya yang dilakukan oleh syaitan, iblis
oleh tentera-tentera Dajjal, oleh sistem mereka. Tipu daya yang sangat halus. Kita tak nampak. Malahan bukan kata tak nampak, kan? Tak perasan langsung. Tak perasan. Kita ingat baik. Rupanya itu perancangan jahat. Perancangan jahat. Nampak macam bagusnya Islamnya. Takwanya. Tak, perancangan jahat. Ini perkara-perkara yang kita nak sama-sama perhatikan. Sebab insya-Allah kemenangan yang Allah nak bagi itu kemenangan yang menyeluruh. Allah nak bagi kemenangan yang menyeluruh. Maka kita kena bertindak bersama-sama secara komprehensif juga. Secara bersama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan bagi mereka yang ada kelapangan. Mungkin pada hari Ahad ni ada satu program kita buat di Rimbunan Kasih di Melaka. Jadi siapa yang ada kelapangan bolehlah join. Ahad pagi tu kita buat gotong royong sama-sama kan. Lepas tu Ahad petang tu kita buat perkongsian sikit lah petang dan malam tu. Siapa yang ada kelapangan datanglah. Siapa yang dekat-dekat lah insya-Allah, sebab kita tahu sahabat ramai jauh-jauh. Tapi mudah-mudahan bila kita dapat datang tu, mudah-mudahan kita dapat bertukar-tukar fikiran insya-Allah. Sebab apa yang kita bincang di FB ni tak sama dengan apa yang kita bincang bila kita bincang depan-depan ni kan. Kadang-kadang dia lebih menyentuh hati-hati kita kan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan itulah perkara yang kita boleh buat. InsyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وعلمتها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Hajat doa semua insya-Allah bangun malam ni kita tahajud masing-masing doa pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.